Apa khabar murid-murid? Cikgu hari ini ingin mengucapkan selamat kembali kepada channel saya. Dan jangan lupa subscribe, okey? Nama saya Mr. Q. Dan hari ini cikgu akan mengajar tentang sifat cahaya. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan anda semua supaya habis menonton video ini. Kerana di pengakhiran video ini saya akan sediakan sedikit fun fact. Dan fun fact ini ialah pengetahuan yang kamu mungkin tidak tahu dan dia interesting dan menarik. Oleh itu, saksikanlah. Terdapat 3 sifat cahaya yang penting. Yang pertama ialah cahaya bergerak lurus. Cahaya boleh dipantulkan. Dan ketiga ialah cahaya boleh dibiaskan. Tetapi dalam video ini saya hanya akan fokus kepada yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Okey, yang pertama sifat cahaya dia ialah cahaya bergerak lurus. So kita perhatikan dua gambar ni. Gambar pertama ialah satu kereta yang sangat macho dan menarik. Kereta ni mempunyai 2 lampu di bahagian depan kereta itu, betul tak? Dan ia menumpu ke arah depan saja. Ia menunjukkan cahaya bergerak dengan lurus. Gambar kedua ialah satu lampu yang mempunyai kaca di 4 sisi dia. Dan kaca ini menyebabkan lampu itu dapat disebarkan di sebelah kiri, di sebelah kanan, depan, belakang. Okey, tetapi anda dapat perhatikan yang cahaya itu bergerak lurus, tak kira arah mana yang dia tunjukkan. Okey, soalan saya ialah, apakah contoh lain yang menunjukkan cahaya bergerak lurus? Fikir. Contoh pertama yang cikgu dapat fikirkan ialah lampu suluh. Lampu suluh pada waktu gelap akan bernyala. Kamu nampak cahaya itu bergerak lurus. Betul tak? Contoh lain adalah seperti rumah api. Rumah api biasanya didirikan di tepi pantai. Fungsi dia adalah untuk memberi amaran kepada pelayar-pelayar yang semakin berhampiran dengan darat. So mereka tahu, kena standby sudah, kena berhenti, kena perlahankan enjin semua itu supaya mereka tidak melanggar. Okey, seterusnya ialah misi penyelamatan. Okey, helikopter pergi ke tengah laut mencari mangsa. Mangsa apa? Contohnya bot dia sudah terhempas batu dan sudah tenggelam. Okay, so kita nak selamatkan mangsa-mangsa dia. So kita pada waktu mana helikopter itu perlu menunjukkan lampu itu supaya mereka dapat kenal pasti kedudukan mangsa. Dan seterusnya ialah semasa konsert, cahaya yang bergerak lurus dan berwarna-warni. Ini menyebabkan konsert itu nampak menarik. Betul tak? Apabila kita belajar tentang cahaya bergerak lurus, kita perlu tahu cahaya itu bergerak macam ni. Dan dia mesti terkena sesuatu objek, betul tak? So objek itu kemungkinan bersifat lut sinar, kemungkinan bersifat lut cahaya, dan berkemungkinan bersifat objek legap. Tapi apakah maksudnya? Okey, pertama sekali ialah objek lut sinar. Objek lut sinar membenarkan semua cahaya masuk. Okey, di sini saya sudah letakkan dua contoh. Contoh pertama ialah cermin mata. Contoh kedua ialah kereta Ferrari yang sangat cantik. Okey, pada pandangan kamu, yang manakah bersifat lut sinar? Cermin mata ataupun kereta? Betul, cermin mata. Bayangkan cikgu sedang pakai cermin mata untuk tengok kereta ni. Saya dapat melihat kereta tu dengan jelas sekali.
Disebabkan apa? Kaca dia bersifat lut sinar. Betul. Seterusnya ialah objek lut cahaya. Lut cahaya bermaksud membenarkan sebahagian cahaya sahaja melaluinya. Saya sudah menyediakan dua contoh di sini. Yang pertama ialah kaca berkabut. Kaca berkabut ni biasanya dijumpai di sekolah, kelas sekolah masing-masing. Betul tak? Kita boleh nampak cahaya masuk, tetapi kita tak tahu apa yang berlaku di sebelah luar sana. Betul tak? Okey, yang kedua ialah beg plastik yang berwarna. Beg plastik yang berwarna ini, kalau kita letak barang kat dalam, kita hanya boleh meneka apa yang berada di dalam beg plastik itu. Tengok gambar ni. Adakah kamu tahu apa yang berada di dalam beg plastik ini? Saya tak berapa pasti, sebab nampak tapi tak nampak. Itulah maksudnya lut cahaya. Sebab sebahagian cahaya sahaja yang dapat melaluinya. Jenis objek yang seterusnya ialah objek legap. Objek legap bermaksud tidak membenarkan cahaya melaluinya. Yang pertama kita nampak ialah kotak. Ini sekarang musim PKP, betul tak? So apa yang berlaku? Ramai yang membeli barang melalui Lazada, melalui Shopee. Ibu bapa kamu mungkin sudah membeli barang melalui channel-channel tersebut. Dan barang-barang tu sampai dalam bentuk kotak ataupun plastik, betul tak? Kenapa? Kalau objek itu lut sinar, mesti banyak kes kecurian sudah berlaku, betul tak? Oleh itu mereka kena tutup dengan objek yang legap, contohnya seperti kotak ataupun plastik yang legap. Okey, yang tidak boleh membenarkan cahaya menembusinya. Seterusnya ialah buku. Alangkah baik kalau buku kita tak payah buka, kita boleh baca. Tapi mungkin tak? Tak mungkin, betul tak? Kita kena menukar, kita kena tukar muka surat itu, baru kita dapat membaca apa yang tertulis di muka surat yang seterusnya. Ini bermaksud buku adalah objek yang betul legap. Okey, sekarang kita sudah habis belajar tentang sifat cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Sekarang kita belajar sikit pengetahuan baru, fun fact, sesuatu yang menarik. Jom. Fun fact hari ini ialah ular sawah mempunyai penglihatan yang lemah. Saya tidak dapat nampak dengan jelas. Macam mana saya nak menangkap buruan saya? Sebenarnya ular ni walaupun dia tidak dapat nampak dengan jelas, tetapi dia mempunyai organ yang dapat menangkap haba. Dia dapat mengesan haba dengan baik sekali. Maksudnya pada waktu malam, seekor anak berada di sebelah kiri ular ini. Walaupun dia tidak dapat nampak, tapi dia dapat mengesan kehadiran haba di sebelah kiri itu, dan dia akan menekam dan menelan anak tersebut. Hai semua. Video ini sudah berada di penghujungnya. Saya ada satu soalan. Tahukah anda saiz bayang-bayang boleh berubah? Untuk mengetahui lebih, saksikan video cikgu yang seterusnya. Kepada anda semua yang telah bersama saya sehingga pengakhiran video ini, syabas dan terima kasih kerana kamu telah menerokai ilmu baru. Dan jangan lupa part 2. Part 2 sifat cahaya akan diudarakan sebentar lagi. Dengan itu, kita jumpa lagi di video seterusnya.